الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله، لا قوة إلا بالله ما شاء الله. كل نعمة من الله ما شاء الله. الخير كله بيد الله ما شاء الله. لا يصرف السوء إلا الله. أما بعد. Mari sama-sama kita membaca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduka. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udhu bika min syarri ma sana'tu. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده Subhanallahil azim. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Muslimin, muslimat, hadirin, hadirat sekalian, kita sambung petang ini kuliah kita, kisah ke-17, muka surat 46. Perobohan Masjid Dirar. Masjid yang dibina oleh orang-orang munafik, bertujuan untuk memecah belahkan kesatuan umat Islam, bertujuan untuk membantu musuh, niat yang buruk walaupun bina masjid tak dapat pahala. Jadi dosa sebab niat yang buruk. Kalau niat yang baik, walaupun nampak macam dunia, jogging, niat yang baik dapat pahala. Makan, niat untuk menguatkan ibadah, dapat pahala. Minum, tidur, bihusnin niyah, dengan niat yang baik, dia menjadi ibadah. Al-adah, adat bertukar menjadi ibadah dengan niat yang baik. Ibadat dengan buruk niat menjadi maksiat, menjadi dosa. Maka Allah mengarahkan Nabi dan para sahabat untuk meruntuhkan masjid yang dibina, yang diasaskan bukan untuk kebaikan. Berbeza dengan Masjid Quba. Masjid Quba tak jauh daripada Masjid Dirar ini. Masjid Quba ini Allah Ta'ala mengakui masjid yang ussisa ala taqwa. Masjid yang diasaskan atas ketakwaan. Jadi masjid yang dibina dengan ikhlas, niat yang suci, yang tu Allah Ta'ala terima. Masjid Dirar ini tidak jauh daripada Masjid Quba. Tapi dah diruntuhkan lah. Dibiayai dana oleh Yahudi.
Yahudi bagi kat orang munafik duit untuk buat masjid. Jadi Sayyidina Osman berhujah dengan Masjid Dirar ini. Seperti mana masjid boleh diruntuhkan, begitulah zaman Sayyidina Osman, Quran beliau bakar. Kerana timbul perpecahan berkaitan salinan Al-Quran mana yang lebih betul, yang lebih tepat. Sayyidina Osman bakar semua Quran, ditulis semula. Semula yang sekarang ini dikenali sebagai Mushaf Uthmani. Allah berfirman, وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. Surah At-Taubah ayat 107. Maksudnya, dan di antara orang-orang munafik juga ialah orang-orang yang membina masjid dengan tujuan membahayakan keselamatan orang-orang Islam dan menguatkan keingkaran mereka serta memecah belahkan perpaduan orang-orang yang beriman. Dan juga untuk dijadikan tempat intipan bagi orang yang telah memerangi Allah dan Rasulnya sebelum itu. Dan apabila tujuan mereka yang buruk itu ketara, mereka akan bersumpah halaf. Wala yahlifunna. Lam taukid, nun di hujung tu pun taukid, dua taukid. Wala yahlifunna. Mereka akan sumpah sungguh-sungguh. In nafiyah, in aradna, tidaklah yang kami kehendaki dengan mendirikan masjid ini illal husna, melainkan untuk kebaikan semata-mata. Mereka sumpah, wallahi niat kami bina masjid ni, in aradna, kami tak ada niat lain, tidaklah kami kehendaki illal husna, melainkan untuk tujuan kebaikan. Tak lain dan tak bukan, tujuan bina masjid untuk kebaikan. Padahal wallahu yashhadu, padahal Allah menyaksikan, innahum, sesungguhnya mereka, lakadzibun tu berdusta. Allah bubuh lamu taukid. Lakadzibun, benar-benar berdusta. Innahum, inna tu taukid dah. Laka, lam tu taukid lagi. Sesungguhnya mereka lakadzibun, benar-benar, sungguh-sungguh berdusta. Kau sumpah, kata tujuannya husna, kebaikan, tetapi sebenarnya tujuan mereka apa? Bawa mudarat, diraran, kufran, tafriqan, irsada. Semua niat-niat busuk mereka itu. Jadi membina masjid perlu niat yang baik, membina sekolah, membina surau, membina ma'had tahfiz, kena niat yang baik untuk insya al-jil, untuk membina generasi, untuk mendidik. Guru saya pernah memberi nasihat kepada saya. Dia kata orang buka pondok, buka sekolah agama ni ada dua jenis. Orang pertama, dia cari dana untuk pondok. Dia cari duit untuk pondok. Orang kedua, dia bina sekolah untuk cari duit. Macam mana dia ayat dia terkali. Orang yang kedua nak cari duit. Buka sekolah untuk cari duit. Orang yang kedua cari duit untuk sekolah. Lain tu. Lain lah. Saya pun tak apa ingat dah. Macam kalam hikmah lah. Mutiara kata. Mutiara kata daripada seorang guru saya.
Cikgu. Dia kata ada orang cari duit untuk sekolah. Ada orang buat sekolah untuk cari duit. Macam tu. Dia kali-kali ayat dia tu. Yang tuan-tuan faham maksud dia kan? Lafaz yang tepat saya tak ingat. Jadi kena bersihkan niat. Walaupun bina masjid, bina surau, bina sekolah, kalau ada niat yang tak baik, maka dia tidak jadi ibadah. Dia jadi maksiat, dia jadi dosa, akan dipertanggungjawabkan, dipersoalkan di akhirat nanti. Kisah di sebalik ayat ini. Ayat ini diturunkan ketika orang-orang munafik yang berjumlah seramai 12 orang mendirikan masjid dirar. Dirar ni daripada perkataan mudarat. Dirar. La darara wa la dirar. Ada hadis Nabi. La darara. Jangan mudaratkan diri sendiri. Wa la dirar. Jangan memudaratkan orang lain. Contoh orang hisap rokok. Dia sedut. Mudarat diri sendiri. Dia hembus asap. Mudarat orang yang terkena hembusan itu. Jangan mudarat diri sendiri. Jangan sedut asap rokok. Wala dhira, jangan mudaratkan orang lain. Jangan hembus asap rokok. Habis tu nak baca mana? Jangan hisap lah. Gitu. Mudarat sendiri jangan, mudarat orang pun jangan. Masjid dhira ni tujuan dia nak mengganggu kesatuan umat Islam Madinah. Masjid Quba dah buat lagi masjid lain. Memang ada fadilat mendirikan masjid. Man bana lillahi masjidah. Siapa membina satu masjid, banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan membina untuknya satu istana dalam syurga. Ada fadilat bina masjid. Bukan maksud bina masjid tu masjid yang ada dah kita pi buat lagi. Bukan macam tu. Sebenarnya masjid yang ada dah tu kita tengok apa kekurangannya. Cat dia. Kita beli cat. Aircon tak ada. Kita beli aircon. Penapi hayak tak ada. Kita beli penapi hayak. Kowe. Bina masjid bukan mana buat banyak masjid. Perkemaskan yang sudah ada. Masjid ada tu perkemaskan. Macam tu. Bukan makna perbanyakkan masjid. Bina lagi. Tak terurus. Begitulah. Kalau tuan-tuan tengok sekarang. Ma'had tahfiz banyak. Minta maaf saya cakap. Ma'had tahfiz banyak. Sepatutnya kita support satu dua tahfiz yang betul-betul berkualiti. Yang nampak susah tapi di sudut kemenjadian itu menjadi. Keberhasilan itu berhasil. Patut kita sokong yang tu je. Tak payah banyak-banyak sangat. Sekarang ni dia macam cendawan tumbuh lepas hujan. Pondok tak banyak. Ma'had kami berstatus pondok. Pondok dalam Pulau Pinang ni ada 14 buah je. Tapi ma'had tahfiz beratus-ratus. Beratus-ratus tak terbilang banyaknya. Ada yang berdaftar, ada yang tidak berdaftar, belum berdaftar. Ada yang dah daftar tu dapat tetap. Ada sementara hak tak daftar pun beratus-ratus. Tu Pulau Pinang saja. Tak kira negeri lain lagi. Kalau bersungguh-sungguh, tak apa. Lebih baik digabungkan jadi satu atau jadi dua. Tak perlu banyak-banyak sangat. Memperkemaskan yang mana ada tu bagus daripada membanyak-banyak. Kalau niat yang baik tak apalah. Ma'had tahfiz yang sedia ada, yang telah melahirkan hufaz, yang tu kita sokong. Saya mesyuarat dengan pengetua-pengetua dan sebagainya. Dan dinyatakan kadang-kadang yang buka tahfiz tu, dia sendiri pun tak hafiz. Dia tak ada syahadah apa yang 30 juzuk. Dia tengok orang buka, dia pun nak buka. Dia mengaji bahasa Arab sikit. Dia pergi ambil sanad Quran, baca ke apakah. Buka tahfiz. Dalam agama kita, faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tak ada sesuatu tidak boleh memberi. Kalau pengetua tahfiz tidak hafiz, macam mana dia nak melahirkan anak-anak murid yang hafiz, yang mutqin, yang ingatannya kukuh? Faqidu syai' la yu'ti.
orang yang tiada sesuatu tidak boleh memberi. Kena ada kat kita dulu, baru kita boleh dengan izin Allah menyampaikan ilmu. Innamal ilma bitta'allum. Ilmu itu prosesnya mengajar dan belajar, ta'allum. Jadi banyak saya dapat pendedahan bila kita hadir mesyuarat dengan Jabatan Agama, terlalu banyak mahat tahfiz. Kadang-kadang sewa rumah taman. Begitu. Kadang-kadang ada 3 orang je nak mohon daftar, maka tak diluluskan. Jadi dinaikkan sembot mahat tahfiz. Orang ingat ramai, 3 orang je. Rumah taman je. Menyewa. Jadi kalau tidak ada kemampuan, tak perlu diperbanyakkan. Begitulah guru-guru kita pesan. Jadi fardu kifayah buka ni. Buka fardu kifayah tapi tak perlu banyak. Sebenarnya yang mana dah ada, yang mana berpotensi. Macam mahat tahfiz tabligh kan. Mereka berpotensi. Macam di Kedah saya kenal mahat tahfiz Lorong Alif. Mahat tahfiz Titi Besi. Yang ni yang melahirkan ramai hufaz. Ramai yang telah menghafal Al-Quran, yang alim. Begitu yang tu kita sokong. Jadi yang lain-lain tu yang banyak-banyak sangat ni, dia ada baiknya dan ada buruknya, bergantung kepada niat masing-masing. Niat masing-masing. Kadang-kadang dekat-dekat sini buka, sana buka kan. Tahfiz. Dekat-dekat. Dia kalau berniaga tak kisahlah, banyak tak apa kan. Tapi untuk mendidik, saya berjalan di mana dulu? Di Padang. Di Padang ini banyak sangat masjid. Itu contoh masjid. Banyak. Kiri, kanan, masjid. Ni pun ada duit, ni pun buat masjid. Bila banyak sangat ni tak terurus. Tandas kotor. AJK tak ada. Sembahyang berjemaah tak hidup. Syok nak buat masjid ya. Pakat seronok. Syok nak buat masjid. Siapa bina masjid, Allah bina baginya satu mahligai dalam syurga. Sayyidina Osman dia tak faham macam tu. Orang kata dekat dia, kalau hang nak buat masjid, hampir buat tahun lain. Dia kata, tak. Perkemaskan Masjid Nabawi. Dia tukar tiang. Dia tukar bumbung. Dia bagi luah. Dia bagi selesa. Sayyidina Osman orang pertama yang memberi keselesaan kepada Masjid Nabawi. Dia faham bina masjid tu bukan pergi buat tahun lain. Buat tahun tu juga. Bagi cantik lagi. Bagi kemas lagi. Bagi selesa lagi. Bukan makna bina masjid ni, pergi beli tanah tahun lain bina masjid. Bukan macam tu. Baik. Begitu. Sekarang ini kalau di Pulau Pinang telah dibuat syarat, siapa buka tahfiz, pengetua mesti ada sijil hafal Quran. Kalau pengetua pengasas tu tak ada background hafal Quran ataupun mengaji tahfiz pun setahun macam tu je, tak hafal penuh, dia tidak akan diberi kelulusan membuka ma'had tahfiz. Sebab tak ada, tak boleh bagi. Tak ada, tak boleh bagi. Kami di Ma'had Taujih ni bukan ma'had tahfiz. Kita mengaji bahasa Arab. Kita mengaji kitab-kitab. Macam tu. Saya tak buka tahfiz sebab saya sendiri tak hafal 30 juzuk. Saya latar belakang mengaji pondok. Di pondok Derang, mengaji kitab, mengaji bahasa Arab, mengaji nahu. Retilah sikit-sikit nahu, sorof. Retilah sikit-sikit terjemah 1-2 perkataan. Jadi kita buka apa yang kita ada. Kurniaan Allah. Apa yang kita belajar, yang tu kita mengajar. Ada orang tanya, Ustaz Zamri, kenapa tak buka tahfiz? Saya jawab terus terang, saya sendiri pun tak hafiz. Macam mana saya nak buka tahfiz? Saya nak suruh budak hafal, saya sendiri tak hafal. Saya nak marah mereka tak hafal sehari. Kita sendiri pun tak hafal. Kita hafal beberapa surah pilihan sahaja. Maka silibus hafal kita pun surah-surah pilihan. Macam tu. Faqidu syai' la yu'ti. Man lam yablughin nisab kaifa yuzakki. Orang yang hartanya tak cukup nisab. Man lam yablughin nisab. Siapa yang harta tak cukup nisab, kaifa yuzakki. Macam mana dia nak keluar zakat? Wa faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tak ada sesuatu tidak boleh memberi. Ada dulu baru boleh bagi. Gitu. Baik. Saya kaitkan dengan pembinaan sekolah. Bukan apa, kita pun tak tahu niat hati orang.
Tapi beringatlah, niat yang ikhlas, adat boleh jadi ibadat. Niat yang buruk, yang zahirnya nampak seperti ibadat, boleh jadi maksiat, boleh dihumban ke dalam api neraka. Na'udzubillahi min zalik. Tujuan mereka mendirikan masjid ini adalah untuk menimbulkan bencana kepada orang-orang mukmin di Masjid Quba. Tak jauh. Tak jauh tempat tu. Patutnya mereka kalau ada duit banyak, mereka pergi kemas Masjid Quba. Kenapa nak bina masjid asing pula? Gitu. Ni syair lah. Man lam yablughin nisab kaifa yuzakki wa faqidu syai' la yu'ti. Guru Quran, guru yang tasmi' hafalan pelajar, dia duduk dengar. Dia sendiri pun masih perlukan Quran. Budak hafal. Yang ustaz ni duduk tengok Quran. Ustaz tak hafal. Macam mana tuan-tuan bayangkan? Budak tak boleh rotan tibai. Dia tibai tu dia sendiri pun tak hafal. Patut dia tibai diri dia. Malu tak tuan-tuan? Suruh pelajar hafal Baqarah contoh. Dalam hati, aku pun tak hafal Baqarah. Tapi kalau saya suruh mereka hafal nahu, mereka tak hafal, saya boleh marah sebab saya hafal. Kita melalui proses tu. Proses pengajian, macam mana cara kita mengaji. Jadi ada mahat tahfiz yang ustaz tahfiz tu tak hafiz pun. Itu masalahnya. Macam mana nak berhasil? Nak menjadi, nak capai target. Kalau takat buka aja, betul-betul tidak ada seorang pun yang hafal Quran. Habis betul-betul, seorang pun tak hafal. Hafal 30 juzuk lah maksudnya. Kejayaan tahfiz bila boleh hafal 30 juzuk. Kejayaan mengaji kitab bila boleh baca kitab tak ada baris. Tu ukuran dia lah kalau bagi saya. Kalau mengaji kitab, mengaji nahwu saraf, boleh baca. Kalau tak lancak sangat pun dia reti buh baris, kitab tak ada baris. Kalau mahat tahfiz kena melahirkan, tak semua pun tak apa. Kena ada yang berjaya menghafal 30 juzuk, buat syahadah. Begitu. Jadi Jabatan Kerajaan memberi laporan banyak mahat tahfiz yang tak ada seorang pun yang lahir menghafal 30 juzuk. Jadi lil asaf, Arab kata lil asaf. Amat menyedihkan. Apa tujuan buka? Kalau tak ada target, tak ada cita-cita, apa tujuannya? Rugi saja masa ada yang budak-budak ni Rumi pun tak erti tulis. Dua asyik Quran tajwid itu aja. Fiqh tak mengaji. Dia batai semayang, bab najis sebagainya. Tak ada langsung ilmu-ilmu begini tak sempurna. Tak sempurna. Ilmu fardu ain, fiqh, tauhid, tasawuf. Sekurang-kurangnya 3 ilmu ni kena diberikan. Dia tak boleh subjek dia pegang Quran je, apa Quran, tutup Quran, pegang Quran. Jadi guru pun tak ambil, seorang guru sudah cukup. Kitab tak payah beli, orang wakaf Quran. Quran diwakafkan. Cikgu seorang je. Buat halaqah ramai-ramai, hafal. Cikgu nak dengar tu pun kadang-kadang tak hafal. Suruh orang hafal, dia sendiri tak hafal, macam mana tuan-tuan? Itu satu benda yang perlu difikirkan lah, yang perlu dimuhasabah. Mahamat tahfiz yang cemerlang tu, alhamdulillah ni pada kaedah mereka. Guru-guru ni memiliki qiraat. Pergi mengaji India, pergi mengaji Pakistan, pergi mengaji Syria kawan saya. Dia 12 qiraat ada dekat dia. 10, qiraat 10, qiraat 7. Dia punya ustaz tu memang ingatan kukuh. Saya ada kawan saya, anak saya pun saya hantar dekat kawan saya. Saya duduk rumah sewa dengan dia di Syria dulu. Sebelum subuh dia bangkit dah. Dia mayan tahajud, dia hafal. Kita duduk lena lagi. Dia bangkit dah. Kalau kata subuh pukul 6, pukul 5 bangun dah. Dia hafal. Dia peringat balik. Dia mengaji di Kedah. Sambung belajar di Pakistan. Sambung belajar di Syria. Saya jumpa dia di Syria. Ingatan ni, Syekh puji, mutqin. Kalau kita tanya ayat apa, kita tanya dia terkejut pun dia boleh apa. Kita sebut kepala ayat, dia boleh sambung. Itu kemah. Orang macam tu tak apalah. Macam ni kita sokong lah. Kadang-kadang latar belakang macam mana tajwid pun tak betul, baca Quran pun tak betul. Tengok orang buka tahfiz, kita pun nak buka. Tak boleh macam tu. Allah akan tanya di akhirat. Kalam Allah tu. Begitu. Baik. Jadi samalah masjid ni. Masjid Quba dah ada, dia pun buka lagi.
Mereka nak kemasyhuran. Mereka nak masjid mereka sendiri. Niat mereka jahat. Nak pecah belah umat Islam. Umat Islam duduk semayang di Quba. Lah ni pecah dua. Allah suruh. Apa ni? Encik Maurice Faizal teka tu. Ustaz Muhammad ke Ustaz? Ya, Ustaz Muhammad. Kawan saya lah. Bertemu di Syria. Duduk satu rumah. Kalau Ustaz Muhammad ada, dia tak ada kot dalam ni. Kawan-kawan tahu lah. Subuh memang dia make awal dia yang gerak kami. Dia gerak dengan suara bacaan Quran dia. Tahajud Quran. Setiap pagi. 2 tahun saya duduk dengan dia. 2 tahun. Jadi kita kenal lah. Ingatan dia kuat. Di Syria tu tambah hafal lagi. Tambah bagi kukuh lagi. Bagi kukuh lagi. Macam tu. Jadi kita pun percaya lah. Kalau anak kita tak boleh hafal 30 juzuk tu masalah anak kita, bukan masalah guru. Guru yang betul-betul ada keazaman, ada kesungguhan, baru bina ma'had tahfiz. Gitu. Sekolah-sekolah lain pun macam itulah. Jangan tengok orang nak buka, kita pun nak buka. Macam tu tak boleh. Dia kena ada perancangan dia. Dia kena bina syllabus, muqarat, manhaj, cara-cara dia. Kita tak ada pengalaman dalam bidang tu, kita jangan nak pergi buka macam tu, tak boleh. Allah akan tanya kita di akhir nanti. Ma'had taujih ni bukan ma'had tahfiz. Orang kampung panggil ma'had tahfiz, tak, bukan tahfiz. Hafal surah-surah pilihan, juzuk 27, 28, 29, 30. 27 sampai 30 tu saya di Pondok Diram dulu pun kena hafal. Juzuk 27, 28, 29, 30. Surah Waqi'ah, surah Ar-Rahman, surah Hujurat, surah-surah belakang ni Al-Qamar, surah An-Najm, semua tu kan. Apa yang kita boleh sikit-sikit, tu kita kongsikan dengan anak kita pun bina sukatan. Tak hafal semua. Nak paksa orang hafal semua. Aku pun tak hafal semua. Tu macam tu lah. Aku pun tak hafal. Nak suruh ni pun hafal macam mana? Gitu. Tapi kalau guru tu dia menghafal, hafalan dia kukuh, insya-Allah. Nabi kata innamal ilm bitta'allum. Sesungguhnya ilmu itu prosesnya ialah mengajar dan belajar. Anak murid belajar, guru mengajar, anak murid terdidik, guru mendidik. Guru ni pun dia berpengalaman lama dalam tahfiz, dia tahu cara-caranya, dia tahu macam mana tu kan. Baru menjadi. Kalau anak kita tak berjaya hafal juga, tu masalah anak kita lah, ingatan anak kita. Guru dah hebat dah, insya-Allah. Cari murabbi tu, cari murabbi. Baik. Untuk menimbulkan jadi ini tujuan ni Pak. Ibnu Mardawai, salah seorang perawi lah dalam hadis. Ibnu Mardawai telah meriwayatkan sebuah hadis melalui Ibnu Ishaq yang telah mengatakan bahawa Ibnu Syihab Az-Zuhri, ini semua ulama-ulama hadis, telah menceritakan daripada Ibnu Ukaimah Al-Laythi, daripada anak saudaranya sendiri iaitu Abu Rahm Al-Ghifari, bahawa Ibnu Ukaimah pernah mendengar Abu Rahm yang termasuk di antara orang-orang yang berbai'ah di bawah pohon kepada Nabi SAW. Bai'ah bawah pokok ni, di Hudaybiyah. Dulu ada pokok janji Hudaybiyah. Nabi pernah panggil para sahabat duduk, namanya Bai'atul Ridwan. Mereka duduk bawah teduhan pokok, mereka meeting, mesyuarat. Allah Ta'ala sebut perjanjian yang mendapat redha Allah. Bai'atul Ridwan tahta syajarah. Allah turun ayat, laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayi'unaka tahta syajarah. Ini dipanggil Bai'atul Ridwan. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin. Baik. Dia ni salah seorang yang terlibat dalam Bai'atul Ridwan di Hudaybiyah. Dia pun ni semua ahli syurga. Orang yang pergi perang Badar, ahli syurga. Orang yang berbai'atul Ridwan itu juga ahli syurga. Nabi janjikan syurga kepada sahabat-sahabat yang istimewa ni. Baik, apa dia cerita? Seseorang yang telah mendirikan, orang munafik, Masjid Dirar, datang menghadap kepada Nabi SAW yang pada masa itu sedang bersiap-siap untuk berangkat ke Tabuk. Jadi Masjid Dirar ni di hujung hayat Nabi. Sebab dia cerita dalam surah apa? Surah Taubah. Surah Taubah ni
antara surah yang akhir turun di hujung hayat Nabi. Sebab perang Tabuk ni pun hujung hayat Nabi. Nabi balik daripada Hunain balik ke Madinah. Kemudian pergi pula Tabuk. Perang yang tak jadi. Perang tak jadi Tabuk. Surah Taubah. Satu lagi surah Al-Masad. Idza jaa nasrullahi wal fath. Wa ra'aitan nas. Surah Nasr. Surah Nasr. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Surah An-Nasr. Ini antara surah-surah akhir yang turun kepada Rasulullah. Suratul Nasr, surah kejayaan, dan suratul Taubah tentang 3 orang yang tak pergi perang Tabuk. Kalau ayat terakhir pula, ayat last turun dekat Nabi, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Thumma tuwaffa kullu nafsim ma kasabat wa hum la yuzlamun. Itu ayat terakhir. Kalau ayat hukum hakam terakhir, tidak ada lagi penambahan hukum hakam, tidak ada lagi pemansuhan. Ayat hukum terakhir, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati ila akhiril ayat. Kalau ayat yang betul-betul lah, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Thumma tuwaffa kullu nafsim ma kasabat wa hum la yuzlamun. Ada ayat akhir, ada ayat hukum terakhir, lain-lain. Baik. Jadi ketika Nabi bersiap-siap untuk berangkat ke Tabuk, mereka ni mai minta Nabi rasmi. Minta Nabi rasmi masjid mereka. Nabi pun kata nanti aku balik Tabuk aku rasmilah. Nak buat majlis sikit. Perasmian pembukaan masjid. Masjid pun ni pun tak buh nama lagi. Allah buh nama Masjid Dirar, Masjid Mudarat. Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami telah mendirikan sebuah masjid yang kami peruntukkan buat orang-orang sakit. Nak pergi Quba jauh main masjid kami. Dan juga orang-orang miskin sebagai tempat perlindungan mereka pada musim sejuk yang selalu hujan. Oleh itu, kami mengharapkan agar kamu datang berkunjung kepada kami dan salat di masjid kami. Merasmi lah. Panggil Nabi juga. Nabi menjawab, sesungguhnya sekarang aku hendak berangkat ke Tabuk. Jika aku kembali, maka insya-Allah aku akan berkunjung ke sana dan mendirikan salat di masjid kamu itu. Nabi tak tahu benda gaib. Nabi tak tahu benda gaib. Orang jemput, Nabi nak pergi lah. Tak apalah. Allah bagi tahu. Nabi tak tahu. Sewaktu Nabi SAW pulang dari medan Tabuk, baginda berhenti untuk beristirahat di Dhi Awan, nama tempat. Iaitu sebuah perkampungan yang jauhnya sejam dari kota Madinah. Sejam lagi nak sampai Madinah. Dhi Awan. Maka pada masa itu, turunlah firman Allah yang tersebut di atas ayat tadi. Seterusnya Rasulullah memanggil 2 orang sahabat. Yang pertama nama Malik bin Da'shan. Seorang lagi nama Mi'an ibnu Adi. Atau saudaranya Asim ibnu Adi. Yang penting 2 orang lah. Lalu baginda bersabda, pergilah kamu berdua ke masjid yang para pemiliknya telah berbuat inayah. Itu masjid Dirar lah tu. Kemudian robohkanlah masjid itu. Lalu mereka berdua pergi melakukan apa yang telah diperintahkan kepada mereka. Ketika itu juga Allah telah menurunkan firman-Nya yang bermaksud, janganlah, larang, janganlah kamu solat di dalam masjid itu selama-lamanya. Jangan. La taqum fihi abada. La taqum. Jangan kamu mendirikan solat fihi abada, dalam masjid tu, dalam kawasan tu. Nanti roboh dah pun jangan semayang itu selama-lamanya. Yang kedua, tafsiran kedua, kalau ada orang munafik mati, munafik ni zahirnya Islam tapi hakikatnya kafir. Allah tahu, Allah Maha mengetahui dia kafir. Allah bagi tahu Nabi, Nabi pun tahu dia mati kafir, jangan semayang jenazah dia. Jangan semayang jenazah munafik buat selama-lamanya. Tak boleh. Allah Ta'ala turun ni kerana Nabi pernah jadi imam semayang ketua munafik. Siapa ketua munafik? Nama apa?
Abdullah bin Ubay bin Salul. Ketua munafik mati. Dia wasiat, dia pesan, bukan wasiat, dia pesan dekat anak dia, kalau dia mati, minta jubah Nabi dia nak pakai dalam kubur. Kafan dengan jubah Nabi. Ni jahat ni Abdullah bin Ubay bin Salul, banyak bagi sakit hati Nabi. Tapi dia pesan kat anak dia, kalau pak mati, hampa pergi minta jubah Nabi, pak nak pakai, nak buat kain kafan. Minta kat Nabi, Nabi bagi. Nabi bagi jubah. Walaupun jubah Nabi, dia kena seksa juga dalam kubur sebab dia jahat. Kalau kita jangan harap nak bagi. Buat jahat kita macam-macam. Kata Nabi ni anjing. Samming kalbaka yakuluka. Bagi anjing gemuk, nanti anjing tokak. Anjing yang dia maksudkan tu, Nabi Muhammad. Dia pernah kata, lanukhrijannal a'azzu minhal adhal. Kita akan halau keluar pelarian adhal yang hina. Dia kata Nabi pelarian, dia kata Nabi insan yang hina. A'az, kami mulia, dia hina. Zalil, hina. Azal, paling hina. Manusia paling hina ini, lanukhrijanna, kita akan usir keluar. Macam-macam perkataan jahat dia. Dia sabotaj Nabi, perang, dia hasut orang suruh balik, macam-macam. Mati, dekat-dekat nak mati, pesan kat anak, pergi minta jubah Nabi. Anak pun malu-malu, anak bagus. Anak dia nama Abdullah juga. Abdullah, anak Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul. Anak dia bagus. Pergi minta. Minta Nabi bagi. Nabi kata, ayah kamu nak apa? Nak jubah. Mati dah. Tak apa, takziah. Nabi bagi jubah Nabi. Bagi jubah putih kat dia. Kapan? Sembahyang jenazah. Anak dia kata, wahai Rasulullah, ayah saya harap sangatlah Rasulullah jadi imam. Rasulullah jadi imam. Selesai sembahyang jenazah jadi imam. Turun ayat. Jangan dah lepas ni sembahyang jenazah. Kalau kamu tahu, Allah dah bagi tahu dia tu munafik, dia tu kafir. Orang tak tahu. Kita manusia tak tahu siapa munafik. Tapi Nabi, Allah boleh bagi tahu. Allah kata dah bagi tahu, jangan dah sembahyang. Abada, selama-lamanya. Jangan sembahyang jenazah orang kafir. Orang munafik tu kafir. Jangan jadi imam. Kerana Nabi dah pun bagi jubah, Nabi dah jadi imam. Wala taqum ala qabri. Nabi nak pi ke kubur dia, nak ziarah, Allah larang. Jangan pi kubur dia. Nabi tak pi, Allah tak bagi. Jadi imam jadi dah. Jubah bagi dah. Jadi imam pun jadi dah. Nak pi hantar pula, punya baiknya Nabi. Dengan musuh pun Nabi baik. Nabi kira zahir. Zahir orang kata dia Islam, Islam lah. Walaupun rahsia tu Nabi tahu. Allah bagi tahu Nabi. Nabi nak pergi ziarah kubur, nak baca doa kat kubur dia. La taqum ala qabrih. Jangan duk pergi berdiri ziarah kubur. Allah tak bagi. Nabi tak pergi. Malaikat Jibril menurunkan ayat. In tastaghfir lahum 70 marrah. Jika kamu membaca doa keampunan untuk mereka 70 kali ulang. Ya Allah, ampuni dia. Ya Allah, ampuni dia. 70 marrah. 70 kali ulang. Ya Allah, ampuni dia. Ya Allah, ampuni dia. Allah maghfir lahu. 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 70 kali pun la yaghfirullahu lahu. Allah takkan ampun ni, Pak. Maksud ayat tu, kamu doa keampunan banyak kali sekalipun, 70 kali sekalipun, Allah tak ampun. Apa Nabi kata? Nabi kata, jika 70 kali Allah tak ampun, aku akan baca lebih dari 70 kali. Nabi faham mafhum mukhalafah. Kalau 70 kali Allah tak ampun, aku akan usaha baca lebih daripada 70 kali. 71, 72, 73, 70 ke bawah tak ampun. 70 ke atas 100 kali mungkin Allah ampun. Aku nak baca. Akhirnya Allah bertegas, la taqum ala qabri. Jangan buat tak faham. Tak boleh ziarah kuburnya. Tak boleh doa walaupun sekali. Baru Nabi tahu Allah larang. Nabi tak baca doa. Kalau tidak ikut Nabi 70 kali Allah tak terima doa aku. Aku akan baca banyak lagi. 70 lebih. 71 ke atas. Tapi maksudnya bukan macam tu. 70 tu li taksir. Maknanya kau baca doa sebanyak-banyak mana pun. Allah tak akan terima doamu. Allah tak akan ampun dosa mereka. Nabi faham 70 tak terima.
70 lebih terima apa. Macam tu. Baiknya Nabi walaupun dengan musuh. Itu yang kita belajar. Janganlah kamu solat di dalam masjid itu selama-lamanya. Surah At-Taubah ayat 108. Kemudian mereka menjadikan tapak masjid itu sebagai tempat pembuangan najis. Tempat sampah lah. Nabi pernah bersabda di dalam hadis, tanda-tanda munafik itu ada 3. Apabila dia bercakap, dia berbohong. Apabila dia berjanji, dia tidak menepati. Dan apabila dia diberi amanah, dia mengkhianati amanah tersebut. Semoga kita semua terhindar dari sifat-sifat munafik itu. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Sampai takat itu dulu. Mohon maaf jika terkasar bahasa dan sebagainya. Aqulu qawli hadha. Astaghfirullahal azim. Li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.